Selamat petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Iman Haziq bin Ahmad Syamuddin. Nombor matrik 1819990. Hari ini saya akan membentangkan tentang progres latihan industri saya di TMB Research Sendirian Berhad di bawah supervisor Nurdin Laila binti Domi. Ini skop-skop kerja saya sepanjang latihan industri. Melibatkan ada 5: kajian EIA Arcade Chat, pembangunan fasiliti Arcade Chat, Taman Herba Arcade Chat, Outstation dan projek Desa Lestari. Ini garis masa saya. Garis masa kerja saya dari 8 Mac sehingga 27 Ogos. Dan itulah semua details di bawah skop kerja saya lah. Ada contohnya kalau kajian EIA Arcade Chat tu semuanya berkenaan dengan tu lah, apa kerja-kerja untuk memulakan penyediaan EIA untuk projek Arcade Chat. Projek Arcade Chat ni adalah projek ekopelancongan di Hutan Raya Belum, iaitu merupakan projek kolaborasi dengan orang asli dan pihak Taman Negeri untuk menjaga populasi, untuk memelihara populasi ikan air tawar di sekitar Hutan Raya Belum. Taman Herba Arcade Chat tu pula ialah projek mini saya. Pembangunan di Arcade Chat, Outstation dan program Desa Lestari. Ini kajian EIA Arcade Chat. Saya ada terlibat dalam hantar tu lah surat latihan konsultan kepada konsultan yang berkenaan. Konsultan ni ialah konsultan yang daripada Pusat Kajian Sains Hayat daripada USM. Mereka telah bersetuju untuk turut serta sekali dalam kajian IAA dan akan turun ke kawasan kajian pada tarikh-tarikh yang dipersetujui. Namun sebabkan oleh pandemik COVID-19, tarikh-tarikh kemasukan mereka bergantung pada keadaan semasa negara. Dan ini pula literature review. Untuk menyediakan EIA, kami perlu mengkaji syarat-syarat dan komponen-komponen dalam EIA. Oleh itu kami telah memuat turun guideline-guideline yang diperlukan daripada pihak Jabatan Alam Sekitar seperti EJIM, Environmental Impact Assessment Guideline in Malaysia, Environmental Impact Assessment in National and State Parks dan juga National Policy on Biological Diversity. Saya juga mencari contoh EIA untuk pembangunan dalam taman negeri di laman web Jabatan Alam Sekitar, dan juga setelah mencetak versi hardcover untuk kesemua garis panduan di bawah ini. Selain itu, dalam kajian EIA saya juga ditugaskan untuk draft fasiliti yang sedia ada di Arcade Chat. Kesemuanya telah disiapkan dan saya telah hantar kepada draftman untuk lukisan fasiliti berskala penuh. Dan juga saya ditugaskan untuk memastikan semua peta-peta yang diperlukan dalam dokumen EIA ada dan cukup untuk melengkapi EIA tersebut, seperti dalam senarai berikutlah. Contoh peta topografi, hidrologi, geologi, kawasan tadanan air, semua ini diperlukan dalam EIA. Ini pula contoh-contoh lakaran draft facility yang saya buat. Draft facility di Arcade Chat ada chalet, ada cafeteria. Ini cafeteria, ini chalet, ini tandas, contohlah. Ini pula saya juga perlu menyedarikan ke semua agensi kerajaan dan stakeholder yang terlibat dalam kajian EIA tersebut, iaitu seperti Taman Negeri, Perbadanan Taman Negeri Perak, JAKOWA, Jabatan Kebajikan Orang Asli Perak, Jabatan Alam Sekitar Malaysia dan Plan Malaysia. Dan kami juga telah pun menghubungi mereka dan berbincang bersama mereka berkenaan projek ini. Ini Taman Herba Arcade Chat, iaitu projek mini di bawah pengurusan saya.
Projek ini ialah projek mini eko budaya dan mesra alam yang termasuklah projek eko belacangan KitChat. Projek ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya masyarakat orang asli Jahai dari segi aspek perubatan, masakan dan kemahiran mandiri, untuk mencantikkan lagi persekitaran KitChat dan juga untuk menyimpan herba-herba untuk terapi perubatan dan suplemen nutrisi. Skop kerja saya dalam Taman Herba KitChat ada 3. Merancang susun atur keseluruhan Taman Herba KitChat, menghasilkan bahan-bahan informasi tentang Taman Herba KitChat dan implementasi pembinaan Taman Herba. Dan alhamdulillah semuanya telah diselesaikan. Dan kiranya mini projek dah siap lah. Okey, ini peta keseluruhan yang saya buat untuk Taman Herba. Yang titik-titik hijau ni menandakan pokok-pokok herba yang ditanam di sekitar KitChat. Nah, ini pula detailnya lah, tunjuk gambar-gambar spesies yang ditanam di setiap sudut di KitChat. Seperti kacik Fatimah, tongkat Ali, dukung anak, gelenggang, dan juga seperti ini, kendondong, senduduk. Ini saya sendiri terlibat dalam mengutip herba di sekitar kawasan hutan untuk ditanam di KitChat. Dan mereka ini pula adalah staf-staf Koperasi Orang Asli Sungai Tiang yang terlibat dalam menanam pokok herba di sekitar KitChat. Ini pula lah nursery untuk menyimpan anak-anak pokok herba. Saya saya merancang untuk buat nursery itu dengan memagar dengan menggunakan black netting, jari hitam dengan berbumbungkan jari hitam. Dah siap dah. Ini itulah yang proses pembinaan nursery itulah. Dan ini pula garis masa dia. Saya dimulakan dengan itulah, cari anak pokok dulu. Cari anak pokok, lepas tu tanam di sekitar KitChat kalau sudah sedialah untuk tanam. Lepas tu baru bina nursery. Sebab saya patutnya bina nursery dulu, tapi sebabkan tak cukup bahan, kena keluar dulu ke pekan beli barang. So saya tak sempat nak buat dululah. Saya cari anak pokok dulu. Dan ni akhirnya sampai penyerahan pengurusan taman herba kepada staf Koperasi Orang Asli. Ini juga adalah perancangan yang dibuat oleh saya sendiri. Bajet dan barang-barang keperluan untuk taman herba. Okey, ni pula skop kerja seterusnya, pembangunan di KitChat. Antara kerja saya yang perlu buat adalah mengenal pasti keluasan KitChat, membuat konseptual design pembangunan di KitChat, iaitu draft facility tadi lah. Draft facility tadi tu konseptual design lah, bukan draft yang berskala penuh. Lagi satu, saya terlibat dalam draft konseptual design Pico Hydro. Pico Hydro ni ialah empangan untuk empangan mini lah. Empangan mini untuk menjana tenaga elektrik di KitChat. Menyediakan infografik penjualan minyak di kampung orang asli Sungai Tiang. Dan menyediakan surat permohonan talian komunikasi kepada Kementerian Multimedia dan Komunikasi. Ini contoh itulah infografik untuk jualan harga minyak. Untuk makluman pihak puan lah, Koperasi Orang Asli ni ada menjual minyak kepada penduduk kampung. Tujuannya adalah untuk menambahkan dana koperasi itu untuk mengoperasi kawasan KitChat tu. Dan saya buat infografik ini untuk tunjuk pada mereka lah cara harga-harga yang sesuai untuk menjual, harga yang sesuai untuk menjual minyak tersebut. Dan saya juga hampir setiap bulan saya pergi outstation ke KitChat di Gerik. Saya di sana saya perlu pantau progres kajian di Sungai Tiang bagi belum, memastikan kajian mengikut jalan yang disediakan, jadual yang disediakan, menyediakan slide pemantauan progres kajian. Antaranya itulah, saya kena pantau sentuari ikan, saya kena pantau aktiviti komuniti orang asli, dan juga sebarang itulah progres pembinaan fasiliti di sana. Itu semua saya kena update kepada pihak
pengurusan TNBR. Dan saya juga terlibat dalam program yang melibatkan komuniti orang asli. Ada juga melibatkan lawatan oleh agensi-agensi kerajaan. Ini salah satunya, lawatan agensi kerajaan ke Arcade Chat oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Alam. Ini pula sesi-sesi perjumpaan kami, pihak TNBR dengan Koperasi Orang Asli Sungai Tiang. Tujuannya adalah untuk membincangkan tindakan-tindakan selanjutnya untuk membangunkan Arcade Chat dan juga membincangkan tentang status kewangan koperasi lah. Seterusnya, program Desa Lestari. Untuk makluman pihak Puan, Desa Lestari adalah program seperti macam kampung terbaik lah. Dia macam kontes kampung pilihan idaman lah, kampung idaman, di mana kampung-kampung yang dipilih oleh kerajaan akan mendapat dana dan geran bernilai jutaan ringgit lah untuk membangunkan kampung tersebut. Jadi tujuan kami menyertai program Desa Lestari ini adalah supaya kampung orang asli Sungai Tiang dapat tercalon dalam kontes Desa Lestari tersebut dan mendapatkan geran tersebut lah untuk kami bangunkan fasiliti-fasiliti ekopelancongan di Sungai Tiang, di Arcade Chat. Jadi kerja saya antaranya saya perlu terangkanlah tujuan, objektif dan definisi Desa Lestari kepada staf orang asli. Saya juga perlu buat SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threat. Inilah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnes bagi Koperasi Orang Asli Sungai Tiang. Dan untuk menjayakan semua ini, kami telah membuat bengkel Desa Lestari melibatkan staf TNBR dengan Koperasi Orang Asli, dan saya juga menyediakan dokumen permohonan program Desa Lestari kepada Kementerian Pembangunan Bawah Bandar, dan saya juga terlibat dalam menyediakan kertas kerja program tersebut. Ini contohnya lah. Ini contoh slide yang saya gunakan untuk terangkan kepada staf orang asli tentang Desa Lestari. Dan ini pula adalah kajian SWOT. Sekian itu sahaja daripada saya.